Terima kasih Ismail di Angkasa Putih. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Umat Islam di Sarawak diseru supaya berhijrah dengan menetapkan azam baharu dalam usaha memperbaiki diri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin berkata, penghijrahan dan penetapan azam baharu dapat mempertingkat potensi serta keupayaan diri pada tahun baharu ini. Dalam pada itu, Tan Sri Adnan turut menegaskan bahawa kerajaan akan terus menitik beratkan beberapa perkara termasuk tidak akan bertolak ansur terhadap sifat perkauman bagi memastikan rakyat di negeri ini terus hidup harmoni. Ketua Menteri berkata demikian dalam ucapan yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg pada Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah 1438 Hijrah peringkat negeri di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ninkan Betong yang dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Puan Sri Abdul Taib Mahmud. Pada perhimpunan ini, Tun Puan Sri Abdul Taib turut menyampaikan anugerah Ma'al Hijrah peringkat negeri kepada 7 penerima mengikut kategori masing-masing. Mereka ialah Allahyarham Tuan Haji Junaidi dan Hajah Hasiah Bunsu bagi kategori keluarga contoh. Rektor UiTM Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamali Hamali kategori pegawai awam contoh dan Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak Miri kategori masjid contoh. Selain itu, anugerah turut disampaikan kepada Surau Darul Muafikin Soratoh bagi kategori surau contoh, Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu kategori sekolah agama contoh, selain penganugerahan kepada Ashkarunisa Alwi kategori pelajar STPM Cemerlang dan Siti Nur Fatihah Aidil kategori pelajar SPM Cemerlang. Proses ketibaan seramai 149 orang jemaah haji yang merupakan kumpulan kedua dari Sarawak bertempat di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pagi tadi berjalan dengan lancar. Saringan kesihatan dilakukan terhadap mereka sejurus penerbangan KT-25Q mendarat di LTAK tepat pada pukul 4.38 pagi sebelum melalui proses pemeriksaan imigresen. Menyambut ketibaan mereka, Pengarah Lembaga Tabung Haji TH Sarawak Haji Rozimin Ahmed Kamil selain keluarga masing-masing. Dalam pada itu, kumpulan terakhir seramai 150 jemaah haji dijangka tiba pada 11 Oktober depan pada pukul 1.30 pagi. Sementara itu, jurucakap TH memberitahu RTM pihaknya akan menziarah waris jemaah haji Allahyarhamah Hajah Lumat binti Timbang di Bekenumiri pada 8 Oktober untuk menyerahkan sumbangan kepada keluarga. Allahyarhamah Hajah Lumat merupakan satu-satunya jemaah daripada Sarawak yang meninggal dunia ketika mengerjakan haji. Arwah meninggal dunia pada 24 September lepas di Mekah kerana menghidapi sakit radang paru-paru. Tahun ini seramai 733 jemaah haji daripada Sarawak menunaikan rukun Islam kelima itu. Menurut data daripada TH, jemaah haji paling tua yang menyertai rombongan kali ini berusia 81 tahun iaitu Haji Bul Hassan Rais daripada Kuching, manakala yang paling muda pula berusia 14 tahun Hajah Julaika Arina Bujang daripada Serikeh. Sarawak Hearing and Oral Rehabilitation Society atau Sarawak Hear bakal menjadi medium penting dalam bantu golongan yang mengalami masalah pendengaran. Dilancarkan di Kuching, pertubuhan ini juga dilihat mampu memainkan peranannya dalam memberi kesedaran kepada masyarakat akan teknologi perubatan dalam memberi harapan baharu kepada individu kurang upaya pendengaran termasuk keluarga mereka. Menteri Kerajaan Tempatan Profesor Datuk Dr. Sim Koo Hian semasa berucap pada pelancaran Sarawak Hear berharap teknologi perubatan berkaitan pemulihan pendengaran dapat dikongsikan bersama oleh seluruh masyarakat Sarawak. Beliau meletakkan tanggungjawab tersebut kepada Sarawak Hear agar lebih ramai yang mengalami masalah pendengaran mendapat manfaat daripada teknologi yang ada. Sementara itu, terdahulu Presiden Sarawak Hear Dr. Tang Ing Ping dalam ucapannya menetapkan hala 7 pihaknya yang ingin mewujudkan satu usaha sama dengan pelbagai organisasi termasuk kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan ke arah mempertingkat kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai masalah pendengaran serta pemulihannya. Dr. Tang juga berharap lebih ramai pihak tampil memberi bantuan kewangan terutama kepada individu yang mengalami masalah pendengaran dan ingin menjalani rawatan dan pemulihan. Turut dilancarkan Better Hearing and Speech Month bagi bahagian Kuching. Salah satu pengisian aktiviti ialah pemeriksaan pendengaran percuma kepada orang awam pada 20 hingga 28 Oktober depan di Hospital Umum Sarawak.
Penceburan secara profesional dalam sukan bola sepak kini mampu menjadi profesen yang menguntungkan. Justru mana-mana peluang wajar dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemain amatur tempatan yang baru berjinak-jinak menyertai sukan tersebut. Saya berharap Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar kedua Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan ketika merasmikan Piala Pusingan Dato' Amar Haji Awan Tengah di Dataran Lawas berkata, ini terbukti apabila menyaksikan ramai pemain bola sepak profesional menjadi jutawan setelah berjaya menempatkan diri dalam liga-liga utama luar negara. Sehubungan itu, beliau menyeru lebih ramai anak muda tempatan menyertai sukan itu kerana ramai bakat daripada daerah lawas sejak dahulu telah bermain mewakili negeri Sarawak dan negara. Jelas beliau dengan adanya kesungguhan dan disiplin yang tinggi, tidak mustahil pemain muda berbakat mampu muncul beraksi mewakili negara. Sukan Orang Pekak Malaysia SOPMA ke-19 hari pertama sukan olahraga yang mula berlangsung di Stadium Negeri Sarawak pagi tadi menyaksikan persaingan hebat daripada para atlet yang mengambil bahagian. Emas pertama bagi acara 5,000 meter lelaki akhir telah diraih oleh Hor Wei Hau dari Pulau Pinang dengan catatan masa 18 minit 45 saat, diikuti atlet Sabah Aidil A. Ashraf Hakim pada tempat kedua dan Muhammad Farouk dari Kedah pada tempat ketiga. Dalam acara lempar cakra wanita akhir, Nur Hayati Abdul Halim dari Kedah berjaya merangkul pingat emas menerusi lemparan sejauh 22.57 meter, manakala Maria Melissa Muhammad Mohtiar dari Sarawak hanya berpuas hati dengan pingat perak, diikuti atlet Selangor Hema Najendran pada tempat ketiga. Jeff Claudio Pius dari Sabah pula berjaya mendapat pingat emas pada acara lompat jauh lelaki akhir dengan lompatan sejauh 5.63 meter, manakala tempat kedua dan ketiga diraih oleh Muhammad Syafiq Mokhtar dari Kedah dengan catatan 5.58 meter dan Muhammad Najib Muhammad Said dari Selangor 5.47 meter. 4 acara separuh akhir iaitu acara 100 meter wanita dan lelaki akhir serta acara 400 meter wanita dan lelaki akhir kini juga berlangsung pagi tadi sebelum pusingan akhir pada sebelah petang. Selain itu, 4 acara akhir lain iaitu acara merejam lembing wanita akhir, lompat tinggi lelaki akhir serta acara 1,500 meter wanita dan lelaki akhir. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Salam Al-Hijrah daripada kami seluruh warga pemerintahan N5 dari RTM Sarawak. Berita seterusnya kembali bersama Ismail di Angkasa Puri.